Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, ini adalah sambungan kepada video um, devaluasi. Okey, sebelum video yang sebelum ini, video yang dalam lebih kurang 10 minit itu menerangkan apa itu devaluasi dan bagaimana secara ringkas dasar tersebut dapat mempengaruhi imbangan dagangan dan imbangan pembayaran. So ini kita akan lihat lebih detail. Okey. Bagaimana langkah-langkah mengatasi defisit ataupun kurangan dalam imbangan dagangan dan perkhidmatan. Okey. Sebab imbangan dagangan dan imbangan perkhidmatan ini sangat penting. Sangat kuat pengaruh dia, okey, dalam mempengaruhi imbangan pembayaran keseluruhan. Baik. Langkah memperbaiki imbangan barangan ataupun imbangan dagangan ini, langkah mengatasi defisit imbangan barangan ataupun imbangan barangan ini sebenarnya imbangan dagangan lah dan perkhidmatan. Yang pertama kita lihat membaiki imbangan dagangan iaitu imbangan barangan. Yang pertama sudah pastilah kita perlu meningkatkan ekspor, okey, dan mengurangkan import melalui beberapa cara, sama ada melalui subsidi ekspor, cukai import, devaluasi atau kawalan pertukaran asing. Okey, itu adalah cara untuk memperbaiki imbangan barangan. Manakala membaiki imbangan perkhidmatan pula, sama ada mencara memberikan allowance pelaburan semula, sebab dalam imbangan perkhidmatan ini terdapat beberapa komponen lain yang mempengaruhi imbangan perkhidmatan. Tapi secara ringkasnya di sini terdapat beberapa perkara, beberapa langkah untuk memperbaiki imbangan perkhidmatan. Okey, yang pertama memberi allowance pelaburan semula. Maksudnya di sini company yang membuat investment, yang membuat reinvestment daripada keuntungan yang diperolehi akan diberi allowance. Yang kedua, galakkan pelancongan, galakkan pelancongan dalam negeri dan meluaskan perkhidmatan tambang dan insurans, iaitu ini berkaitan dengan pengangkutan, ya. Yang pelancongan itu ialah berkaitan dengan akaun perjalanan yang berada di bawah imbangan perkhidmatan, ya. Sebelum itu kita lihat dulu kenapa berlaku defisit dalam akaun semasa. Dalam akaun semasa itu kita ada 4 komponen utama. Okay. Yang paling penting ialah imbangan dagangan, imbangan perkhidmatan, akaun pendapatan dan kesilapan dan ketinggalan. Kan? So terdapat 4 komponen yang utama. Okay. So kita lihat kenapa akaun semasa ini selalunya defisit. Okay, yang pertama peningkatan defisit akaun perkhidmatan. Akaun perkhidmatan inilah yang merupakan punca utama akaun semasa itu mengalami defisit. Okay. Terutama dalam pendapatan pelaburan. Okay. Dalam pendapatan pelaburan di mana keuntungan pelaburan di luar negara kecil berbanding keuntungan pelaburan asing di dalam negara. Kita melabur di luar negara untungnya lebih kecil daripada orang luar negara melabur di negara kita. Ataupun keuntungan pelabur yang melabur di negara kita lebih besar daripada keuntungan kita melabur di luar negara. Okay. Yang kedua punca dia ialah tambang dan insurans. Okay. Tambang dan insurans sentiasa negatif kerana penggunaan tambang dan insurans domestik kurang berbanding tambang dan domestik luar negara. Kita banyak mengeksport barang kan. Contoh, kita mengeksport minyak kelapa sawit, kita mengeksport barangan elektronik ke luar negara. Tetapi masalahnya kapal, kargo, transport yang kita gunakan adalah transport yang disediakan oleh negara luar. Kan? So ini akan menyebabkan kita perlu membayar tambang dan insurans yang tinggi. Walaupun kita mengimport barang sendiri, kita mengeksport barang sendiri, tetapi kita menggunakan kemudahan pengangkutan dan insurans negara luar. Okay. So langkah ini
menyebabkan tambahan isu sentiasa negatif. Kita banyak menggunakan perkhidmatan pengangkutan luar negara daripada kita menggunakan pengangkutan dalam negara. Okey. Baik, so langkahnya untuk mengurangkan, untuk mengatasi, untuk memperbaiki imbangan dagangan ialah meningkatkan ekspor barangan dan mengurangkan import barangan melalui subsidi ekspor. Okey, melalui subsidi ekspor, cukai import, devaluasi seperti yang saya terangkan dalam video sebelum ini dan kawalan pertukaran asing. Okey. Yang pertama kita lihat subsidi ekspor. Okey, subsidi ekspor ini kita membantu. Kalau berdasarkan penerangan ini, subsidi ekspor ialah meningkatkan ekspor dan mengurangkan import melalui subsidi ekspor. Okey. Menambahkan pelbagai insentif. Sebenarnya subsidi ekspor ini merupakan insentif. Insentif ini ialah galakan, okey. Mempelbagaikan insentif ekspor supaya ekspor meningkat dan mengetatkan pelbagai sekatan import. Okey. Melaksanakan sekatan import supaya import berkurang. Kerajaan memberi subsidi ekspor kepada industri yang berorientasikan ekspor. Apa maksud industri yang berorientasikan ekspor? Maksudnya industri tempatan yang mengeluarkan barang yang untuk diekspor. Itu kita panggil industri yang berorientasikan ekspor. Keluaran firma tempatan tetapi keluarannya hanya untuk diekspor. Okey. Bila diberi subsidi kepada firma-firma ini, maka kos pengeluaran akan turun dan harga barang ekspor lebih murah. Okey. Harga barang ekspor lebih murah dan dapat berdaya saing di pasaran antarabangsa. Itu pentingnya subsidi ekspor untuk dibuat oleh kerajaan. Ini juga akan meningkatkan daya saing barangan Malaysia supaya ekspor barang Malaysia meningkat. Okey, itu peranan yang dimainkan oleh subsidi ekspor. Okey. So kena faham di sini bahawa subsidi ekspor itu adalah insentif ataupun bantuan yang diberi kepada firma tempatan yang mengeluarkan barang yang untuk diekspor supaya kos pengeluaran mereka lebih rendah, maka mereka boleh menjual keluaran mereka pada harga yang lebih murah. Bila mereka boleh menjual pada harga yang lebih murah, maka mereka boleh bersaing dengan keluaran antarabangsa yang lain. Okey, keluaran antarabangsa dari negara-negara lain. Okey, yang kedua, melalui cukai import juga boleh mengawal, boleh memperbaiki imbangan dagangan. Okey. Cukai import ini akan mengurangkan import. Okey, mengurangkan import barang. Contoh, meningkatkan ekspor dan mengurangkan import melalui subsidi ekspor. Okey, menambahkan pelbagai insentif ekspor supaya ekspor meningkat dan mengetatkan pelbagai sekatan. Okey. Yang ini itu yang tadilah. Yang kedua ini penting. Yang kedua ini menggalakkan penggantian import barang penggunaan dan mengurangkan import barang pelaburan dan perantaran supaya import barang Malaysia menurun. Okey, cukai import boleh digunakan bagi mengurangkan import dan permintaan tempatan beralih kepada barangan penggantian import. Barangan penggantian import ini maksud dia firma tempatan mengeluarkan barang yang sebelum ini kita import. Itu maksud barang penggantian import. So firma yang mengeluarkan barang penggantian import ini akan diberi insentif oleh kerajaan. Dan pada masa yang sama, kerajaan mengenakan cukai yang tinggi kepada barang-barang yang diimport. So, ini akan menyebabkan harga barang import meningkat. Dan bila keadaan ini berlaku, masyarakat Malaysia akan beralih kepada barangan keluaran tempatan. Okey, barangan keluaran tempatan, iaitu barangan penggantian import. Yang ketiga ialah devaluasi, seperti yang saya terangkan dalam video sebelum ini. Dasar kerajaan untuk menurunkan nilai mata wang bagi memperbaiki imbangan perbayaran. Okey, menurunkan nilai mata wang bagi memperbaiki imbangan pembayaran, itu maksud dia. Okey, ini akan menyebabkan harga import lebih mahal. Okey, harga import lebih mahal dan permintaan barang import akan merosot. Pada masa yang sama, devaluasi ini akan menyebabkan harga ekspor akan lebih murah dan ekspor akan meningkat. Okey. Sesuai jika negara ini tidak menurunkan nilai mata wang.
Okey. Dan kat jalan negara lain. Maksudnya negara lain itu tidak membuat tindakan yang samalah. Okey, kita buat devaluasi tetapi negara rakan dagang kita itu tidak membuat devaluasi. Itu syarat untuk kejayaan devaluasi ini. Okey. Dan ganjalan permintaan barang ekspor dan import adalah anjal. Dua syarat. So, dua syarat ini sekiranya berlaku, sekiranya wujud, maka devaluasi ini boleh berjaya. Okey, boleh berjaya. Sebab dia ada syarat dia. Syarat yang membantu kejayaan devaluasi ini. Dan yang seterusnya ialah kawalan pertukaran asing. Okey, kawalan pertukaran asing. Langkah yang keempat tak silap saya. Langkah yang keempat ini bagaimana nak membantu memperbaiki imbangan pembayaran, imbangan dagangan melalui imbangan dagangan ialah kawalan pertukaran asing. Iaitu menghadkan tukaran mata wang asing rakan dagang. Ini akan mengurangkan keupayaan rakyat tempatan membeli barangan import dari negara berkenaan. Apabila import jatuh, defisit imbangan dagangan barang nampak akan berkurang. Menghadkan keadaan tukaran ni, menghadkan tukaran asing rakan dagang maksudnya pengimport itu maksudnya rakyat Malaysia lah. Pengimport itu hanya boleh memiliki mata wang asing dalam kadar yang dihadkan. Yang dalam kadar yang dihadkan. Contoh, saya hanya boleh memiliki mata wang dolar sebanyak dolar US sebanyak $1,000 sahaja. Okey, itu telah dihadkan sebanyak $1,000 sahaja. So, walau apa sekalipun, saya hanya boleh mengimport daripada US sebanyak $1,000 sahaja. Tak kira barang apa sekalipun, tetapi dilimitkan, dihadkan hanya $1,000 sahaja. Itu kawalan pertukaran asing. Okey. Dan ini akan menghadkan import. So, kalaulah kerajaan nak kurangkan lagi import daripada US, maka kerajaan akan hadkan lagi jumlah dolar USD yang saya boleh miliki. Contoh, dia turunkan kepada $700 sahaja. So, saya boleh hanya mengimport sebanyak $700 saja. So, itu secara tidak langsung akan mengurangkan import dan akan membaiki imbangan dagangan dan akhirnya memperbaiki imbangan pembayaran. Okey, itu adalah langkah-langkah memperbaiki imbangan dagangan, iaitu imbangan barang aktiviti import dan ekspor barang nampak. Okey, yang kedua ini membaiki imbangan dagangan pula. Okey, membaiki imbangan perkhidmatan pula. Okey, imbangan perkhidmatan ini adalah imbangan barang import dan ekspor barang yang tak nampak. Okey, barang yang tak nampak. Yang pertama, memberi allowance pelaburan semula. Okey. Memberi allowance pelaburan semula iaitu ini akan bagi menggalakkan pelaburan Malaysia ke luar negeri supaya dapat mengurangkan defisit pendapatan pelaburan. Okey, ini dia tujuan dia pelaburan semula ini, allowance ini menggalakkan rakyat tempatan melabur di luar negara hasil daripada keuntungan pelaburan dia yang sebelum ini. Ya. Pendapatan pelaburan adalah perbezaan antara keuntungan pelaburan asing dalam negeri dengan keuntungan yang diperoleh daripada pelaburan pendapatan di luar pelaburan tempatan ya, pelaburan tempatan di luar negara. Okey, itu beza dia itu akan menghasilkan imbangan akaun pendapatan ya. Yang kedua ialah galakan pelancongan dalam negara lah, dalam negeri. So, kalau kita tak melancong ke luar negara, ia akan memperbaiki imbangan perkhidmatan. Sebab apa? Kita kurang mengimport perkhidmatan dari luar negara. Ya, kalau pelancongan ini adalah perjalanan, ya, di bawah akaun perjalanan di dalam imbangan perkhidmatan. Okey, yang pertama, menggalakkan pertumbuhan sektor pelancongan dalam negeri serta menggalakkan ekspor perkhidmatan lain. Ya. Maksudnya menggalakkan ekspor perkhidmatan lain ini, maksudnya kita membuat promosi untuk menarik pelancong dari luar negara masuk melancong ke negara kita. Itu menyebabkan berlakunya ekspor perkhidmatan. Ini bagi yang kedua, ini bagi meningkatkan pelancongan dalam negeri
dan mengurangkan aktiviti melancong ke luar negara. Agar aliran keluar mata wang asing dapat dikurangkan. Menggalakkan aktiviti melancong ke luar negeri, mengurangkan aktiviti melancong ke luar negara. Sebab bila kita melancong ke luar negara, kita akan menawarkan RM. Peningkatan penawaran RM akan menjatuhkan nilai mata wang kita. Itu akan menyebabkan aliran imbangan akaun perjalanan kita akan menjadi negatif lah. Yang ketiga, menggalakkan pelancong asing masuk ke Malaysia bagi mengurangkan defisit imbangan perkhidmatan keseluruhan. Sama dengan yang tadilah. Walau bagaimanapun, data perjalanan iaitu perbezaan antara pembayaran pelancong asing dan tempatan sentiasa positif lah. Itu banyak sebab pelancongan negara kita sebelum ini memang bagus. Kita banyak melancong, rakyat tempatan banyak melancong dalam negara dan rakyat asing pun ramai datang melancong ke Malaysia berbanding dengan rakyat kita melancong ke luar negara. So sebenarnya sektor pelancongan Malaysia ini sangat membantu imbangan perkhidmatan. Tapi yang menyebabkan defisitnya adalah imbangan lain. Salah satunya ialah aktiviti imbangan dalam komponen perkhidmatan pengangkutan. Pengangkutan ini yang banyak menunjukkan nilai yang defisit. Cuba awak cek jadual dalam video sebelum ini. Awak lihat pengangkutan itu sentiasa mencatat nilai yang negatif ataupun defisit. Jadi bagaimana nak memperbaiki bagaimana kita nak memperbaiki imbangan akaun perkhidmatan melalui pengangkutan ini. Yang pertama, meluaskan perkhidmatan tambang dan insurans tempatan. Kita gunakan perkhidmatan tambang dan insurans tempatan. So, yang pertama, menggalakkan perkembangan perkhidmatan perkapalan. Menggalakkan perkembangan perkhidmatan perkapalan dan perlindungan insurans tempatan supaya dapat mengurangkan defisit tambang dan insurans. Kita gunakan perkhidmatan perkapalan yang dimiliki oleh negara kita, oleh rakyat tempatan. Itu akan memperbaiki imbangan akaun perkhidmatan. Yang kedua, tambang dan insurans adalah perbezaan antara penerimaan tambang dan insurans dari penggunaan pengangkutan dan insurans antara tempatan dengan asing. So, kalau kita banyak guna yang asing berbanding dengan perkapalan tempatan ataupun transport tempatan, ia akan memburukkan lagi imbangan akaun perkhidmatan. So, kita digalakkan penggunaan sistem pengangkutan tempatan untuk menjalankan perdagangan antarabangsa. Begitu juga perkhidmatan lain pun perlu diperbaiki. Dia punya perkhidmatan dia. Yang pertama, perkhidmatan lain menyumbang kepada defisit dalam imbangan akaun perkhidmatan. Oleh itu, langkah mengatasi defisit itu dengan memperbaiki dan memajukan mutu perkhidmatan lain dengan memajukan perkhidmatan tempatan setanding dengan mutu perkhidmatan negara luar. Maka rakyat negara ini lebih cenderung menggunakan perkhidmatan lain yang disediakan dalam negara. Perkhidmatan lain maknanya, maksud ringkasnya di sini, perkhidmatan lain itu perlu diperbaiki mutunya, kualitinya supaya menjadi pilihan warga tempatan dan warga asing untuk menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh negara kita. Baik. So, seterusnya ialah itu adalah perkhidmatan lain. Baik, itu adalah langkah yang terakhir untuk memperbaiki imbangan akaun semasa. Ini adalah beberapa perkara penting dalam kita nak memperbaiki imbangan akaun imbangan pembayaran. Kalau nak perbaiki imbangan pembayaran, imbangan pembayaran itulah imbangan secara keseluruhan tau. Dalam imbangan pembayaran itu ada akaun semasa, akaun keuangan kan. So, macam mana nak memperbaiki imbangan pembayaran? So, dengan pergi satu persatu dalam imbangan pembayaran itu sendiri. Kita lihat imbangan dagangan.
Satu, kita baiki yang itu. Imbangan perkhidmatan, kita baiki yang itu. Kita baiki komponen-komponen yang ada dalam imbangan pembayaran. Ya. Okey, itu adalah video berkaitan dengan langkah-langkah untuk memperbaiki imbangan akaun semasa. Ya. Kalau tak faham, boleh lihat video ini secara berulang-ulang. Kalau belum tak faham juga, boleh berhubung dengan saya. Saya akan terangkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.